Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Kasri Saidun daripada Muzium Pengurusan UUM. Dalam seminar kali ini, saya ingin membentangkan atau dengan arti kata lain menceritakan tentang beberapa perkara dalam aspek pengukuhan Home Guard dalam era darurat di negeri Kedah. Sebagai pengenalan, adalah baik jika saya terangkan dahulu apakah yang dikatakan Home Guard. Home Guard ini satu pasukan yang terdiri daripada rakyat dan diletakkan rakyat itu sebagai salah satu daripada sumber kekuatan dalam pertahanan dan keselamatan. Ianya pernah dipraktikkan di negeri barat, utamanya di England semasa Perang Dunia yang kedua, di mana pada masa itu England mula menerima serangan daripada pihak Jerman. Walaupun serangan itu bukan dalam bentuk pendaratan tentera Jerman, namun kiriman ataupun bombing yang dibuat oleh pihak Jerman, terutamanya dengan roket-roket yang jarak jauhnya, juga mencetuskan suasana yang terancam keselamatannya bagi England. Keseluruhan rakyat pula pada masa itu memberi respon dengan menjadi Home Guard, iaitu satu kerahan yang dibuat kepada rakyat, orang lelaki, dan ini melibatkan juga orang perempuan untuk sama-sama berjuang mempertahankan England. Selepas daripada Perang Dunia yang Kedua, di tanah Melayu berlaku kekacauan yang disebabkan oleh angkara komunis. Di masa itu juga kita dapati kekuatan pasukan keselamatan kita baru nak diperkukuhkan balik kesan daripada Perang Dunia yang Kedua, iaitu ketika Jepun menyerang tanah Melayu. Jadi apabila keadaan ini berlaku, satu bentuk kekuatan perlu diperkemaskan, dan cara yang paling mudah dan paling ampuh adalah dengan memberi peluang kepada rakyat untuk mempertahankan tanah Melayu. Kerana British pada masa itu sudah menyedari bahawa kesan daripada Perang Dunia yang Kedua dahulu, jika tanah Melayu ini diberikan latihan kepada orang tempatan, mungkin Jepun tak boleh kalahkan tanah Melayu dalam masa 70 hari, kerana orang kita lebih mahir kepada muka bumi, kepada cuaca dan sebagainya. Begitu juga dalam serangan pihak komunis ini yang melibatkan kawasan hutan, dan kita lihat fenomena ataupun senario pada masa itu, orang kita ni dia banyak hampir kepada hutan ni, kawasan tanah Melayu pun masih lagi hutan. Jadi kita mahir dengan kebun getah, dengan sawah padi apa semua tu. Baik, dengan pada tahun 1950, rentetan daripada tahun 1948, apabila pihak komunis telah pun menunjukkan wajah yang sebenar, iaitu mereka mula bertindak ganas dengan membunuh peladang-peladang, walaupun mereka attack itu adalah orang Inggeris dengan alasannya mereka nak halau Inggeris keluar daripada sini. Tapi yang bila mereka mencetuskan suasana yang tidak selamat itu, bukan takat orang Inggeris yang kena, seluruh rakyat tanah Melayu, tak kira apa bangsa sekalipun, menjadi mangsa. Jadi bila dah keadaan itu berlaku, satu pengukuhan dibuat. Kita mula dengan Bridge Plan pada masa itu untuk mengelakkan daripada orang awam daripada terlibat dengan dakwah komunis ini, dan mengelakkan daripada orang awam ini menjadi tali barut, atau komunis lebih mudah mendapatkan bekalan daripada orang awam ini. Maka plan untuk memisahkan ikan dengan air itu dibuat semasa Bridge Plan. Bila keadaan ini berlaku, kita lihat pengukuhan dalam pasukan
pun perlu diperkukuhkan sekukuhnya. Sebab di masa perang Jepun, komunis yang ada dalam hutan ni yang berlindung di bawah MPAJA, Malay People Anti-Japanese Army, mereka ini dah solid latihan mereka. Experience mereka dah cukup. Dalam tempoh yang panjang 3 tahun 8 bulan itu, mungkin mereka bermula itu dalam 2 tahun atau 3 tahun, tapi experience yang mereka ada dalam itu sudah mencukupi. Tambahan juga pada masa itu Force 136 sendiri juga melatih mereka dengan tujuan untuk memerangi pihak Jepun, kan? Tapi kesempatan itu telah digunakan mereka untuk menggerakkan kekuatan mereka kepada kekuatan yang berbentuk bersenjata, dan akhirnya matlamat mereka lebih kepada nak gulingkan tanah Melayu, nak jadikan ini republik. Dan ini tidak dapat diterima. Kerana kita ada kerana kita ada perancangan kita sendiri dalam misi kemerdekaan, dan kita tak mau mengubah struktur apa yang kita ada di sini, dan struktur itu tidak bersesuaian langsung dengan tanah Melayu. Dalam tahun 1950 diperkuatkan seluruh tanah Melayu ini dengan banyak tentera luar pun datang, daripada Australia, daripada New Zealand, daripada Rhodesia, Afrika pun ada datang menguatkan. Tapi jumlah itu masih lagi dianggap tidak mencukupi, tidak kuat. Jadi untuk memperkuatkan pertahanan tempatan ini, orang ramai daripada usia 18 sampai 50 yang sihat tubuh badan apa semua diambil atau dikerahkan sebagai homeguard, orang lelaki. Kemudian dia ada pula girl guards, iaitu satu pasukan daripada orang-orang wanita juga dibuat, walaupun dia tak sebesar mana, tapi merupakan sebahagian daripada proses homeguard itu. Baik, apabila diwujudkan homeguard ini, dan satu benda yang kita kena faham adalah homeguard ini rakyat yang dibawa masuk kepada satu bentuk latihan berbentuk regimental, penghidupan regimental. Walaupun tak secara sepenuhnya, tapi kita bawa masuk orang awam kepada satu bentuk regimental. Tentu saja menghadapi masalah. Jadi untuk memperkuatkan homeguard ni, kita ambil pula aspek-aspek di dalamnya. Yang pertama adalah latihan. Dalam kertas kerja saya, dalam artikel saya menceritakan macam mana latihan itu diperkukuhkan. Kita tahu homeguard ini dibekalkan basicnya hanyalah senapan patah shotgun yang sekarang rela pakai, kan, dengan peluru untuk shotgun tu. Walaupun begitu, tak semua homeguard dibekalkan dengan shotgun, kerana shotgun tu limited. Homeguard tu banyak. Homeguard berada pada kampung, dan dia punya modus operandi dia adalah untuk mengawal keselamatan kampung tu dan juga membantu pihak keselamatan. Jadi pada masa itu, kepimpinan homeguard juga diperkuatkan dengan dia ambil beberapa orang pegawai yang ada experience. Dan ada pegawai ini yang datangnya daripada military ataupun polis yang di luar negara pun ada, di dalam negara pun ada, diambil dan diperkuatkan untuk menyusunkan homeguard. Dan penyusunannya dia buat juga seperti mana penyusunan dalam tentera. Dan dia ada pemerintah, dia ada panggil IGP of the Homeguard apa semua sekali. Dan diperkuatkan dengan kuasa takbir tempatan, district officer DO menjadi pegawai homeguard daerah apa semua. Dan homeguard ini juga diberi insentif dia, dibagi latihan dia, diletakkan pegawai-pegawai juga, ada pegawai orang Melayu juga di situ yang diletakkan sebagai Asian officer. Yang ini menunjukkan bahawa homeguard ni tak dimonopoli sepenuhnya oleh orang putih, kan. Orang Cina, orang India, orang Melayu pun ada menjadi Asian officer. Kemudian diberikan penghormatan pada homeguard ni dalam bentuk latihan mereka, dalam bentuk operasi mereka. Dan kita lihat beberapa kempen-kempen kerajaan memerlukan homeguard untuk bersama. Contohnya misal kata bulan melawan penjahat, Anti-Bandit Month, homeguard ni digerakkan untuk betul-betul mengawal, betul-betul menjalankan perang saraf
dan membantu pihak tentera dan polis. Jadi kita melihat Home Guard ni sudah ada usaha untuk menaikkan taraf mereka, Home Guard ni. Okey? Dan dia juga melibatkan badan-badan bukan kerajaan yang lain yang menyokong pula Home Guard ini. Walaupun daripada peringkat awalnya penyertaan orang Cina misal kata agak kurang di dalam Home Guard, tapi dengan dorongan-dorongan yang dibuat oleh MCA, Dewan Perniagaan Cina, telah menyebabkan ianya ada sambutan dan Home Guard ini diperkukuhkan di kalangan orang Cina sekalipun. Okey. Kemudian kita lihat General Templar, Gillard Templar, iaitu menjadi pusjaya tinggi di tanah Melayu. Dia juga memberi perhatian kepada Home Guard dalam lawatan-lawatannya ke kawasan-kawasan yang bergolak, kawasan-kawasan yang panas di Kedah, macam di Kulim, di Sik, di Kedah, di Kulim, dan dia buat tinjauan terhadap macam mana operasi Home Guard dibuat. Okey. Dan dia juga berbincang macam mana nak memperkukuhkan Home Guard itu dengan State Home Guard Officer pada masa itu di Kedah, iaitu Delham Young, seorang pegawai Inggeris, dan mereka mengukuhkan Home Guard dengan mengekalkan jumlah pasukan. Mereka adakan adakan pangkat, mereka adakan latihan, mereka adakan struktur pakaian, banyak aspek yang mereka kuatkan Home Guard ini. Dan kita lihat apabila lawatan Tuanku Sultan dan lawatan Raja Muda berlaku di Kedah, Home Guard diberi peranan untuk mengawal tempat tersebut. Ini menunjukkan bahawa rakyat dia ada ruang untuk menunjukkan bahawa ada pelibatan dia dalam urusan keselamatan, apatah lagi bila melibatkan raja dan raja muda apa semua. Jadi dengan secara ini telah memelihatkan bahawa ada dorongan yang baik, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak tertinggi, iaitu kuasa sultan sekalipun, yang mana apabila Sultan datang, Home Guard mengawal dan memberikan kawalan keselamatan apa semuanya. Baik, dan kita tidak juga menolak bahawa kebajikan Home Guard ini juga diambil kira. Badan-badan kebajikan diwujudkan untuk jagakan welfare dia, bantuan-bantuan terhadap apa yang dia lalui, susah payah dia. Maksudnya kebajikan, seperti mana juga ada kebajikan dalam polis dan tentera, Home Guard juga tak terlepas dengan kebajikan yang tersebutlah. Kemudian kita lihat penyertaan aktiviti yang dibuat untuk menguatkan kebajikan ni, contohnya macam sumbangan daripada State War Executive Council, kerja amal dan hiburan, derma, hasil termasuk juga hasil dendaan disiplin. Apabila Home Guard ni membuat satu benda yang melanggar disiplin, dia didenda, dan denda itu dimasukkan balik, dan dia ada derma daripada pihak-pihak luar juga. Ini semua merupakan aspek yang kita lihat memperkukuhkan Home Guard. Dan apabila benda ini kukuh, leadership dalam Home Guard di kalangan tempatan juga diberi pengiktirafan. Misal kata wujudnya tokoh-tokoh Home Guard tempatan, ketua-ketua Home Guard tempatan, banyak yang diberikan penghormatan, diberikan pingat kepada jasa mereka. Kita tak dapat lari bahawa Home Guard ini mereka mahir kawasan tempat mereka. Ada beberapa yang saya nyatakan di sini, macam Tok Fakir Yusof, satu orang yang begitu berpengaruh di kawasan Tembak, daerah Kulim. Kalau orang sebut Tok Fakir Yusof ni, orang takut lah. Pada masa itu komunis pun takut. Jadi dia berjaya menyusun serang hendak, melawan balik komunis, membunuh pihak musuh apa semua tu. Dan apabila berlaku macam tu, maka anugerah pun diberi kepada bukan setakat Tok Fakir Yusof tu saja, tapi kepada seluruhan Home Guard tersebut. Dan kita ada Tengku Nong Jiwa, iaitu D.O. Kubang Pasu, yang mana Tengku Nong Jiwa ni satu watak yang
dimusuhi oleh komunis. Komunis pernah mengancam dia semua, tapi dia begitu berani dengan keberanian yang ada pada diri dia juga, dan juga tentang Home Guard yang ada di Kumar Pasu ni. Mereka termasuk juga adalah pemimpin-pemimpin tempatan yang kelompok-kelompok yang terpengaruh juga dengan aliran ilmu mempertahankan diri pada masa itu. Kalau kita kata Kias Saleh di Johor dan di Kedah ni jugalah dengan adanya beberapa orang tuan guru silat. Ada juga tuan guru agama yang melibatkan diri mempertahan kawasan tempat mereka, termasuk juga Tuan Haji Mat Lala, iaitu ataupun nama betul dia Haji Ahmad bin Abbas, kemudian Haji Abdul Rahman, Awang Gulai, Cik Hassan, Tuan Guru Husin Cik Dul. Ini merupakan tokoh-tokoh agama yang mengukuhkan struktur pertahanan tempatan pada masa itu, dan sekaligus berada dalam Home Guard menyokong dan membentuk satu pasukan yang kuat yang ditakuti oleh pihak komunis. Inilah yang saya katakan beberapa aspek, dan pihak kerajaan pun memberikan anugerah, dan anugerah ini merupakan satu aspek yang positif kepada pembangunan Home Guard itu sendiri. Misal kata Haji Mat Lala ni, Tuan Guru Haji Mat Lala, kebetulan saya pernah pergi ke pondok dia. Dia dah meninggal lama dah. Dianugerahkan medal peringatan perang oleh Templar dan pingat jasa pendamai JP oleh Tuanku Sultan Badishah. Okey, ini merupakan satu penghormatan. Dan aspek-aspek inilah yang saya katakan satu pengukuhan dalam pasukan yang terbina oleh rakyat, yang memahami kawasan setempatnya, yang mempunyai semangat mempertahankan kawasan setempatnya, walaupun dibekal dengan persenjataan, latihan yang boleh katakan agak minima, tapi semangat juang mereka tinggi. Yang inilah tujuan artikel saya, untuk memperlihatkan insentif yang dibuat oleh kerajaan, dan juga apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan apa juga yang telah dilakukan oleh pihak negeri, dan termasuk juga pihak Istana Baginda Sultan sekalipun. Aspek-aspek ini merupakan satu bentuk pengukuhan yang kita lihat secara kolektif. Sekian dulu untuk seminar kali ini.